kabar gembira buat penggiat industri kreatif Borneo di Sabah. Golongan yang terkesan ini terus mendapat perhatian Finas. Perinciannya bersama Rita Alisius Malik. Teruskan Rita. Ya Zehra, lebih 11,000 penduduk di 7 pusat daerah mengundi PDM dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Membakut digesa memanfaat inisiatif pemberian vaksin secara terus atau walk-in di daerah berkenaan. Ia diadakan bermula hari ini hingga 31 Julai bertempat di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Kesenian Islam Membakut. Menteri Tugas-Tugas Khas yang juga Adun Membakut mengingatkan semua penduduk terlibat agar mematuhi prosedur operasi standard bagi mengelak kesesakan di PPV terlibat. Inisiatif dijalankan selama 3 hari ini dibahagikan mengikut PDM iaitu penduduk di PDM Lumat, Mawau, Bandau dan Pekan Membakut dibuka hari ini dan 31 Julai manakala PDM Brunei, Pimping dan Binsuluk pada 30 Julai. Kita perlu membuat outreach ke kampung-kampung untuk memudahkan dan mempercepatkan pemberian vaksin. Dan mudah-mudahan kecenderungan ini akan terus sehingga kita mencapai tahap yang sepatutnya kita capai. Program vaksinasi ini anjuran bersama Kementerian Kesihatan, Kementerian Belia dan Sukan, Rela, MKN dan Sukarelawan Sokongan Vaksin COVID-19 MyVac. Memahami keadaan mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19, khususnya penggiat industri kreatif Borneo di Sabah, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas terpanggil menghulur bantuan berupa bakul makanan bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP mengelak risiko jangkitan. Agihan bakul makanan dilakukan secara pandu lalu di perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kota Kinabalu. Untuk perkembangan lanjut bersama wartawan Sarifah Monazrah Sarip. Baik, terima kasih Rita di studio. Saudara memahami keadaan mereka khususnya penggiat industri kreatif di Sabah yang terkesan akibat pandemik COVID-19 sejak tahun lalu sehingga kini. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas Cawangan Sabah melalui Jawatan Kuasa Hal Ehwal Warga Industri, Kebajikan dan Data Industri serta Jawatan Kuasa Pembangunan Industri Sabah dengan kerjasama Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dan Global Ikhwan Holding Sendirian Berhad hari ini telah pun mengagihkan sebanyak 200 bakul makanan kepada penerima atau penggiat industri yang terpilih. Dan pastinya usaha ini bagi membantu mereka meringankan beban sejak terkesan COVID-19 dan juga pada ketika ini diadakan ataupun pengagihan bakul makanan ini sedang berlangsung di perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan ianya selaras dengan pematuhan prosedur operasi standard sepanjang agihan bakul makanan ini diberikan. Dan selain daripada menghulurkan bantuan kepada penggiat industri kreatif di Sabah yang terkesan akibat COVID-19, tujuan agihan bakul makanan ini juga adalah untuk mengukuhkan kerjasama strategik antara Finas dan juga Persatuan Industri Kreatif Sabah dalam mewujudkan medium penyaluran sumbangan dan juga kepada pihak yang memerlukan selaras dengan pelan pemulihan negara. Dan sepanjang agihan bakul makanan ini berlangsung di perkarangan Kompleks KKMM ini, ianya disampaikan oleh yang berusaha Dr. Ros Patsi Tibok, ahli Perbadanan Finas merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Industri Sabah yang menyempurnakan 200 bakul makanan kepada wakil masing-masing. Dan saudara, antara isi di dalam bakul makanan tersebut ialah keperluan barangan asas seperti beras, minyak masak, gula dan juga sebagainya. Dan pada petang ini juga pengagihan ataupun penerimaan bakul makanan ini turut disampaikan dan juga diterima oleh wakil masing-masing, iaitu terdiri daripada 5 persatuan, iaitu Persatuan Penggiat Perfilman Sabah Films, Filem dan Muzik Kadazan Dusun Murut Sabah dan juga Penggerak Kreatif dan Industri Sabah, Karyawan Seni Sabah Kerja
baris dan sabahfoto.video.mua ataupun MUA. Dan menerusi agihan bakul makanan pada hari ini, kita harapkan semoga ianya dapat membantu penggiat industri kreatif di Sabah meneruskan kehidupan masing-masing. Jadi saya kira itu saja yang dapat kami kongsikan dari perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia sempena dengan agihan bakul makanan yang dijalankan ataupun diagihkan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS Cawangan Sabah. Sekian saja, saya Sarifah Munazah Sarip kembali bersama dengan Rita di studio. Silakan Rita. Baik, seramai 39 ketua isi rumah KIR terjejas kebakaran di Kampung Tanjung Aru Baru, Kota Kinabalu menerima sumbangan daripada Pusat Zakat Sabah PZS dan Yayasan Dakwah Islamia Yadim Sabah hari ini. Sumbangan berjumlah RM48,750 ini disampaikan Wakil Badan Berkenaan di Kota Kinabalu. Wakil PZS menyampaikan sumbangan RM39,000 manakala Yadim diwakili pengarahnya Ustaz Muhammad Akmal Othman menyerahkan sumbangan RM9,750 kepada pemimpin pembangunan masyarakat Tanjung Aru Ridwan Akli. Ia turut disaksikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif di Plaza Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Kita juga agensi agama khususnya bahagian zakat, Majlis Ugama Islam Sabah, Yadim dan agensi-agensi yang lain akan bergerak membantu sebaik mungkin kepada mangsa-mangsa kebakaran di daerah-daerah yang lain. Sekarang ni berlaku kebakaran di Semporna, di Tawau, dan kita sedang mendapatkan maklumat untuk kita agihkan bantuan yang sama, insya-Allah. Bukan sahaja daripada agensi-agensi agama yang kita bantuan diserahkan, tetapi ada juga agensi-agensi lain maupun daripada pihak kerajaan ataupun pihak NGO. Sebanyak 10 rumah terjejas dengan 39 keluarga hilang tempat tinggal dalam kejadian kebakaran berkenaan pada 6 Julai lalu. Befrienders Kota Kinabalu menerima sejumlah 353 panggilan daripada individu memerlukan khidmat kaunseling sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 pada Mac tahun lalu hingga Jun tahun ini. Pegawai publisitinya Jessie Ting berkata, pemanggil berkenaan meluahkan rasa tertekan yang dihadapi melibatkan diri, ekonomi, sosial dan kesihatan mental. 20% daripada panggilan yang diterima Befrienders Kota Kinabalu melibatkan individu yang mempunyai kecenderungan untuk mencederakan diri. Ini memang berlaku kerana pandemik, kegawatan ekonomi, kehidupan normal baru yang tidak bersesuaian, atau mereka juga kekurangan perlindungan sosial dan kesihatan mental. Jessie dihubungi pemberita RTM di Penampang bagi mengulas perkhidmatan Befrienders Kota Kinabalu semasa PKP. Befrienders Kota Kinabalu, sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO, ditubuhkan pada 2007 dan mula menyediakan perkhidmatan kaunseling menerusi telefon pada tahun 2008 sehingga kini. Pada 2015, perkhidmatan Befrienders diperluas kepada perkhidmatan bertulis menerusi email, Facebook Messenger dan WhatsApp bagi memberi kemudahan dan keselesaan kepada individu meluahkan masalah dihadapi. Yang melonjakkan jumlah khidmat diberikan NGO ini kepada lebih 10,000 orang sejak ditubuhkan. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Ingat, jangan sebar maklumat palsu mengenai vaksinasi. Bersama-sama jayakan sasaran imuniti kelompok. Kembali bersama Zehra, silakan.